Dulu, melihat saja sudah cukup untuk mempercayai sesuatu. Hari ini, dengan kemajuan teknologi AI dan deepfake, apa yang kita lihat juga belum tentu benar. Salam sejahtera dan salam Sarawak Ibu Pertiwiku kepada semua penonton yang tersetia dengan kami. Selamat kembali ke episod terbaru daripada Beyond Productions, sebuah podcast yang membincangkan isu-isu semasa daripada pelbagai perspektif. Saya, hos anda, Aiden Kinsley, bersama dengan co-host saya, Muhammad Zul. Assalamualaikum. Pada era teknologi yang semakin maju ini, teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Teknologi telah merubah cara kita berfikir, mendapatkan maklumat, berkomunikasi dan menjalankan urusan seharian. Melalui teknologi internet, media sosial, aplikasi komunikasi serta teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dalam episod hari ini, kami akan membincangkan sebuah isu yang semakin hangat di Malaysia, iaitu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK. Penyalahgunaan seperti buli cyber, perjudian talian, penipuan dalam talian, penyebaran bahan-bahan tidak berilmiah seperti bahan pornografi, penyalahgunaan AI dan deepfake, serta pelanggaran privasi. Sebenarnya, untuk membincangkan isu-isu ini, kami telah menjemput tiga orang pakar, iaitu Encik Moses Bong, Encik Abdul Arif dan Encik Frederick Jalong. Tetapi sebelum itu, Zul, boleh tak anda berkongsi dengan kami apakah contoh-contoh kes penyalahgunaan TMK yang sedang ataupun pernah berlaku di Malaysia? Dipersilakan Zul. Terima kasih Aiden. Apabila kita ikut laporan berita sejak kebelakangan ini, kami ada buat kompilasi kes-kes penyalahgunaan TMK. Kes pertama melibatkan seorang pelajar yang menjadi mangsa buli cyber melalui TikTok dan Instagram sehingga mengalami tekanan emosi dan terpaksa berhenti sekolah buat sementara waktu. Kes ini membuktikan bahawa kata-kata di alam maya memberi kesan yang sama serius seperti buli secara fizikal. Kes kedua pula melibatkan seorang individu yang kehilangan hampir RM80,000 selepas terpedaya dengan skim pelaburan palsu yang dipromosikan melalui Telegram. Sindiket menggunakan identiti palsu dan menjanjikan pulangan lumayan memperdaya mangsa sebelum melarikan wang tersebut. Dan last sekali, kes ketiga pula melibatkan penyalahgunaan teknologi AI deepfake apabila gambar beberapa wanita dimanipulasi untuk menghasilkan kandungan lucah tanpa pengetahuan atau kebenaran mereka. Perbuatan ini bukan sahaja mencemarkan maruah mangsa, malah menimbulkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI pada masa hadapan. Walaupun ketiga-tiga kes ini berbeza, semuanya mempunyai satu persamaan, iaitu teknologi digunakan tanpa etika dan tanggungjawab. Apakah pandangan anda? Saya setuju yang apa dicakap daripada Zul tadi. Sebenarnya teknologi bukan punca utama. Sebaliknya, cara kita menggunakan teknologi akan menentukan sama adanya membawa manfaat atau mudarat. Pada pendapat saya, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan ini. Faktor pertama ialah anonimiti di alam cyber. Sebab sekarang ramai orang berani menghina, menyebarkan fitnah atau melakukan penipuan sebab mereka rasakan identiti mereka sukar dikesan. Dan result of this is mereka tidak memikirkan kesan buruk terhadap mangsa. Faktor keduanya adalah kurangnya literasi digital. Ramai pengguna sekarang masih gagal mengenal pasti penipuan scam dan tidak menyemak kesisahan maklumat. Mereka gagal melindungi data peribadi mereka. Risiko ini semakin meningkat apabila ada kewujudan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan deepfake. Faktor ketiga ialah kurangnya pendidikan dan pemantauan khususnya dalam kalangan remaja yang menjadi penyumbang. Tanpa bimbingan daripada ibu bapa atau pihak sekolah, remaja ini akan senang terpengaruh dengan gejala negatif atau termasuk dalam insiden buli cyber. Dan kita tidak boleh mengetepikan faktor ekonomi sebab ada segelintir individu yang mampu melakukan jenayah cyber semata-mata untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Kesimpulan keseluruhan ini, isu penyalahgunaan TMK berkait rapat dengan kelemahan sikap, nilai moral dan tahap kesedaran pengguna itu sendiri. Cabaran ini memerlukan tindakan susulan agar tidak terus berbarah dalam masyarakat.
Apa saya dapat simpulkan dari perkongsian tadi ialah kemajuan teknologi perlu disertai dengan peningkatan ilmu, etika dan rasa tanggungjawab. Tanpa ketiga-tiga perkara tersebut, teknologi yang sepatutnya memudahkan kehidupan boleh disalahgunakan sehingga mendatangkan pelbagai kesan negatif. Jadi Arif, apakah langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan penyalahgunaan TMK dan memastikan teknologi digunakan secara lebih selamat? Okey, terima kasih Zul. Sebenarnya saya setuju dengan Moses bahawa penyalahgunaan TMK bukan sahaja berpunca daripada teknologi, tetapi juga sikap dan tahap kesedaran kita pengguna. Oleh itu, saya percaya kita hendaklah bekerjasama dengan semua pihak untuk menyelesaikan isu tersebut. Saya boleh cadangkan dua langkah lah. Langkah pertama ialah dengan memperkukuhkan literasi digital. Masyarakat perlu dididik tentang keselamatan cyber, mengenal pasti scam atau penipuan, menyemak kesaksian peribadi, menyemak kesaksian maklumat serta melindungi alamat peribadi mereka lah. Dan saya percaya bahawa pendidikan ini wajar diterapkan sejak di bangkau sekolah agar mereka lebih toleransi dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia digital. Langkah kedua ialah saya percaya kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan perlu sentiasa peka terhadap isu jenayah cyber supaya mereka lebih selari dengan perkembangan teknologi. Pada masa yang sama, agensi seperti MCMC atau PDRM mereka perlu terus mempergiatkan pemantauan dan mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan teknologi. Saya setuju. Walau bagaimanapun, adakah penguatkuasaan undang-undang saja sudah cukup? Tidak. Walaupun undang-undang itu dia penting untuk sebagai langkah pencegasan, tetapi platform media seperti X, TikTok, Instagram, Telegram, mereka perlu lebih proaktif lah dalam memantau kandungan yang melanggar garis panduan komuniti, serta mereka perlu mengambil tindakan terhadap akaun palsu dan penyalahgunaan AI seperti Grok di dalam X. Selain itu, ibu bapa mereka juga memain peranan penting lah dalam membimbing anak mereka menggunakan internet secara selamat dan beretika. Dengan ini saya bercakap, jika semua pihak bekerjasama, mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sendiri, saya percaya bahawa penyalahgunaan TMK dapat dikurangkan. Itulah pandangan saya. Memang saya merasa terasa apabila saya dengar pendapat daripada Arif. Memang jelas kita memerlukan usaha dan kerjasama pihak-pihak kerajaan, institusi-institusi pendidikan, syarikat-syarikat teknologi, ibu bapa dan juga individu tersebutlah. Seperti kamu, saya dan Zula. Memang betul lah. Fred, dijemput. Okey, terima kasih. Dan penyalahgunaan TMK dapat memberi kesan yang sangat besar terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Dari perspektif individu, mangsa buli cyber atau penyalahgunaan AI boleh mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri dan juga dapat menjejaskan prestasi akademik mereka. Dari aspek ekonomi pula, penipuan dalam talian menyebabkan kerugian kewangan yang banyak dan mengurangkan keyakinan masyarakat untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Dari segi organisasi juga, mereka perlu menanggung kos yang sangat tinggi untuk memperkukuhkan keselamatan cyber mereka. Adakah isu ini menjejaskan usaha Malaysia ke arah pendigitalan? Bagi saya ya, kerana Malaysia sekarang sedang bergerak ke arah ekonomi digital. Namun, jika jenayah cyber terus meningkat, masyarakat dan pelabur juga akan berasa sangat kurang yakin menggunakan teknologi dan urusan mereka. Keadaan ini boleh memperlahankan pembangunan ekonomi negara dan juga ekonomi digital negara. Selain itu, penyebaran berita palsu seperti fitnah, kandungan berunsur kebencian boleh mengugatkan keamanan negara dan juga masyarakat. Dari segi penyalahgunaan AI juga, seperti deepfake boleh menjejaskan privasi seseorang dan juga maruah dan reputasi kita pada perlu semua orang. menggunakan teknologi secara berhemah dan beretika. Dan dari segi memastikan kepentingan dan keselamatan diri kita sambil menghormati hak-hak orang lain seperti pengguna-pengguna media sosial. Zul ingat tu sebagai pelajaran. Seperti biasa, kepada penonton-penonton sekalian yang disayangi, sebelum kami mengakhiri episod ini, sebuah persoalan untuk penonton semua. Dalam dunia digital hari ini,
adakah kita sekadar pengguna teknologi ataupun kita benar-benar bertanggungjawab terhadap setiap lakuan yang kita lakukan di alam cyber? Saya Aiden Dan saya Zul. mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah ikuti episod kami dari Diode Productions. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jumpa lagi.